Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Ila siratin mustaqim. Ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Nurun ala nur, nurun ala nur. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, yang mana kita tidak mampu menghitung banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang sejak daripada alam roh dan sejak daripada kita lahir hingga sekarang tidak pernah berhenti nikmat-nikmat Allah. Dan paling besar nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat hidup, di mana hidup ini kita mengetahui bahawa hidup ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang tahu menyusun hidup-hidup kita. Jadi segala hidup kita ini sebenarnya bukanlah kita memiliki hidup, tetapi hidup ini menceritakan cerita-cerita Allah, kisah-kisah tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang diri keesaannya. Ini yang harus kita fahami. Dan setiap kali talk, setiap kali kita berbicara dalam keadaan apa pun, kita akan memulai supaya kita menyadari bahawa diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu menentukan atas apa kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang benar-benar memahami, bagi benar-benar orang yang benar-benar mengenal Allah, mengenal diri, maka tidak lagi ada rasa keakuan diri. Bila kita tidak lagi merasa ada keakuan diri, maka baru kita boleh faham segala al-ehwal kehidupan kita ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedatangan saya dan kedatangan semua ini semua adalah susunan-susunan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang dipilih oleh Allah untuk hadir pada malam ini, dan saya sendiri pun yang hadir, semuanya atas subhanallazi asra. Semuanya atas maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan asra, memperjalankan setiap angan-angan perasaan kita ini, lintasan-lintasan yang datang, semuanya daripada Allah SWT. Kalau tidak kita merasa ada kasih sayang Allah, kita tidak mampu untuk. Saya sendiri pun kalau tak ada rasa kasih sayang diberi oleh Allah, saya takkan dapat datang ini. Subhanallazi asra, maha suci Allah, dia mempergerakkan kita semua ini dengan perasa kasih sayang. Jadi setiap apa yang terlintas, apa yang kedatangan kita semua ini adalah bersifat kasih sayang. Itu sifat dia. Kalau yang datang ni pun tidak ada perasaan kasih sayang, maka tidak akan datang. Saya pun tidak akan datang untuk bercakap. Kerana percakapan, nak bercakap ni sendiri pun atas la ilma lana, tidak ada ilmu Allah. Atas dasar itu baru datang kasih sayang Allah. Maka yang mendengar juga itu rasa perasaan kasih sayang. Kalau tak ada kasih sayang, tertutup segala pintu-pintu pendengaran, pintu kemauan. Tapi disebabkan Allah bagi kita anugerah yang special, maka kita ni diberi rasa kasih sayang. Bila ada perasaan kasih sayang, yang jauh mana pun akan datang. Tapi kalau tak ada rasa kasih sayang, tak dipilih oleh Allah, maka dekat sebelah rumah pun
Dan bertahun-tahun pun tak ada rasa. Jadi kita beruntung dipilih oleh Allah duduk sini sebab Allah memberikan kita rasa kasih sayang. Kasih sayang tu maka akan datanglah kesempurnaan, iaitu zatnya, esanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah dia mengesakan diri dia dengan kasih sayang. Seperti mana keadaan Allah sangat kasih sayang pada diri dia sendiri. Waktu itu belum ada apa-apa kejadian lagi. Syurga, neraka, Lauh Mahfuz, Arasy Allah, semua tidak ada. Yang ada hanya Allah yang memiliki segala-gala kesempurnaan. Dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri itu, Allah tak memerlukan apa-apa pun. Allah Maha sempurna, dia cukup memuji dirinya. Bila keadaan dia memuji dirinya, tentu dalam keadaan kasih sayang, dia berkasih sayang, berasyik dengan diri dia. Bila dia berasyik dengan diri dia, berjuta tahun kita pun entah berentah, tak tahu berapa lama. Tak tahu. Tapi itulah keadaan sebenar-benar Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup maha sempurna. Tak perlu dia nak jadikan apa-apa pun. Cukup sempurna keadaan Allah SWT. Tak ada kerisauan, tak ada apa, tenang setenang-tenangnya. Jadi dalam keadaan Allah berasyik, syok dengan diri dia sendiri. Tak ada dua, tak ada kanan, tidak kiri, tidak atas, tidak bawah, tidak di mana-mana. Meliputi semua. Mana sekian alam ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, dia zat yang maha esa tunggal. Maka dalam keadaan berasyik diri dia kasih sayang, maka dalam keadaan berasyik itu terpancar ingin dikenali. Jadi itu yang kita nak faham. Kita ni Allah zahirkan, bukan kita lah, Allah nak zahirkan kita ni, ya. Sebenarnya Allah tu dalam keadaan asyik dengan diri dia. Bila berasyik itu baru ingin aku dikenal, ingin aku dikenal. Jadi hidup kita ni perlu kenal Allah. Kenal Allah. Apa yang nak dikenal? Keadaan Allah itu adalah cukup dirinya sendiri. Jadi dia menjadikan kita ni tadi, Nur Muhammad yang dia jadi pertama tadi. Jadi tujuan Nur Muhammad tu bukan nak menciptakan, bukan maknanya menciptakan Nur Muhammad, tapi nak menciptakan ada hidupnya Allah. Itu yang pertama kita harus faham, itulah tauhid. Kalau kita rasa kita beribadah, nak ganjaran ni, nak balasan, itu bukan tauhid. Dan bukanlah saya cakap itu tidak ada. Tapi ada tujuan sebenar adalah mengesakan Allah, menombor-satukan Allah. Jadi siapa yang layak menombor-satukan Allah, bila kita diberi oleh Allah, ingin aku dikenali, maka terwujudlah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad SAW tu, maka dia menyatakan dirinya itu ada. Bila ada tu tadi menunjukkan bahawa bukan dia ada, tapi Allah lah yang ada. Jadi bukan bermakna ada dua. Ada Allah zat, ada dua, bukan. Tetap juga satu. Jadi dia jadikan pertama Nur Muhammad. Jadi sekalian alam ini belum ada apa-apa, Lauh Mahfuz, surga, neraka belum ada. Pertama Allah jadikan adalah Nur Muhammad. Allahu nurus samawati wal, Allah memberi cahaya langit dan bumi. Babi sekalian alam ni sebenarnya dikelilingi oleh nur, cahaya yang sangat terang. Bila cahaya yang sangat terang, mana yang menerima pancaran matahari apa, kita nampak matahari jadi terang, terlihat lagi. Jadi kita melihat matahari itu bukan matahari itu yang terang, tetapi sekalian alam ni di asalnya adalah terang. Kat Terengganu, kenapa nama dia Terengganu? Terang, dia nampak terang. Kelantan kilat, berkilat, Kelantan. Jadi semuanya ada cerita berkenaan cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi kita ni pun terjadi daripada cahaya Nur Muhammad, yang roh kita berasal daripada Nur Muhammad. Jadi itu yang nak dikenali tadi. Diri kita yang kat dalam kolbun kita ada percikan nur. Untunglah bila dapat kita tahu tempat kembali kita Nur Muhammad, dan Nur Muhammad tempat kembalinya kepada zat. Maka lebur, baru kita tahu yang ada hanya Allah. Bila dah sampai, bila dah usul, kita dah kenal, betul-betul kenal, kita
Maka tu dia kata man arafa nafsahu faqad arafa. Siapa yang kenal diri dia betul-betul, dia kenal Allah. Bila dia kenal Allah, tidak adalah lagi keakuan diri. Tak ada. Banyak tu kita tak nampak banyak. Kita nampak banyak tetap satu. Kerana satu tu esa tu menunjuk, menzahirkan banyak. Tapi bukan dia tu banyak. Allah menzahirkan sekalian alam ni. Pertama sekali adalah nur. Jadi nur tu tadi terlampau terang, berlapis-lapis, nurun ala nur, nurun ala nur, nurun ala nur. Tutup. Main. Jadi nurun ala nur, berlapis cahaya. Setiap satu lapisan cahaya 500 tahun perjalanan. 500 hijab 500 tebalnya tu tadi. Setiap satu tu 500. Bila kita nak sampai? Jadi tak boleh sampai. Jadi cara nak sampai tak lain meleburkan diri. Kita jumpa ya Nur Muhammad, lebur kita. Di situlah tempat Nur Muhammad. Iaitu timbulnya rasa dia tak lari mana. Mesti dalam keadaan keasyikkan juga. Allah Subhanahu Wa Taala asal-asalnya maknanya dia duduk. Allah Subhanahu Wa Taala ni keadaan Allah adalah asyik dengan dirinya sendiri, cukup sempurna. Oh, kita buat apa-apa Allah, kalau kita tak solat Allah murka. Kita hanya menceritakan, sebenarnya Allah tak murka pun. Seluruh penduduk bumi ni berjuta, kalau Allah tak bayar solat pun Allah tetap sempurna. Bukan kerajaan Allah jatuh pun. Kita ya jatuh kerajaan kalau orang tak sokong kita, kan? Tapi Allah SWT sentiasa maha sempurna. Jadi dia tahu menciptakan berapa banyak yang menyembah aku, berapa banyak yang tak menyembah aku. Semuanya dari tangan kekuasaan Allah. Apa Allah nak heran? Seluruh pun tak sembah Allah pun Allah cukup sempurna. Kerana dia menentukan kehendak-kehendak Allah. Tapi bila kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, payahlah nak cakap. Kita kata kita tetap ada kekuasaan. Malaikat ada kekuasaan. Iblis ada kekuasaan. Jadi apa-apa berlaku pada kita, kita salahkan diri, salahkan iblis, salahkan jin, salahkan tu. Sebab kita nampak lagi makhluk tu ada kekuasaan. Beratlah hidup kita. Padahal dah jadi, apa jadi pada kita adalah cerita-cerita dia. Dia nak bagi sihat. Kan saya dah dibagi tahu, Allah Ta'ala kata, kehidupan kamu adalah ada susah, ada senang. Ada nikmat, ada sengsara. Ada tinggi, ada rendah. Ada siang, ada malam. Dua lawan tu. Ke depan kita pasti akan ada dua. Jadi jangan risau di situ. Allah Ta'ala kata, wa qadha rabbuka, hendak kau tetap dengan aku. Itu pasti semua orang akan. Nabi-nabi lagi teruk rasa sengsara. Ujiannya lagi berat. Tak sanggup kita. Kita kena ni percikkan je kita punya ujian. Ujian yang menimpa para rasul, para nabi. Ya Allah. So sembelih anak, masuk dalam api, digegaji. Seluruh badan semua sakit. Tak ada siapa dengan dia seorang-seorang bertahun-tahun. Jadi berat betul ujian para rasul, para nabi, para wali Allah. Jadi ke depan kita memang akan berlaku susah senang. Itu pasti. Allah memang nak tengok cerita-cerita. Allah memang gitu. Susah senang dia bagi itu. Dia nak tengok diri kita macam mana. Bila senang macam mana rasa kita. Kan dia cerita kata, kalau sedapnya durian nikmat, kita tukarkan cepat. Ya Allah, engkau lebih nikmat lagi. Cepat. Makan cendol. Cendol tu sedap, rasa teringin nak makan. Siapa yang bagi rasa teringin nak makan cendol? Dia juga, tapi supaya kita tukarkan. Kalau sedap tu dia bagi engkau tu lebih sedap. Cepat tukar. Cepat tukarkan. Supaya hidup kita sentiasa dengan Allah. Itu yang dikatakan fana fil baqa. Di situ rahsia dia, fana fil baqa. Bertukarkan gitu. Cepat tukarkan. Iaitu kehidupan kita berkehidupan Allah, bukan kehidupan kita. Jadi kita apa pun keadaan kita letakkan, ya Allah, cerita engkau ya Allah. Ya Allah, cerita. Berat macam mana pun, bergoyang macam mana pun, kita tetap pegang. Keimanan kita, ni cerita engkau ya Allah. Engkau nak menceritakan aku macam ni keadaan detik ni. Detik macam ni, macam ni. Detik macam ni aku sihat. Detik macam ni aku tak sihat. Berapa lama aku tak sihat? Tak sihat 3 hari. Sihat banyak hari lagi. Jadi kita kena olahkan persangkaan yang terlalu apa pun Allah buat pada kita, kita nak sangka baik aja. Sebab dia yang tahu menyusun kehidupan kita.
Tapi payahlah kalau kita tak belajar mengaji kenal diri kenal Allah, susahlah. Bila susah ya kita dah komplain. Kita berbalah dengan Allah Taala ibarat. Apa yang tak kena ni, apa ni? Kita berbalah. Kalau bila nikmat kita lupa pula Allah. Kita rasa nikmat dia, kita tak pulangkan balik nikmat tu. Ya Allah, kalau pemandangan aku lihat ni cantik taman ni, ya Allah, sesungguhnya engkau tu lebih indah lagi, ya Allah. Ya Allah, kalau suara ni merdu, ya Allah, suara engkau lebih merdu, ya Allah. Jadi suara-suara kalam-kalam apa tunduk kita tauhidkan dengan itu. Kita nak ajar sebenarnya kenal diri kenal Allah. Tu kita nak ajar kehidupan kita selalu kita rasakan Allah. Tapi kalau kita tak duduk makam belajar kenal diri kenal Allah ni, sebab Allah sendiri ilmu yang sejati, ilmu yang mula-mula Allah nak kepada kita Nur Muhammad ni dan kepada kita semua adalah nak aku dikenal, ingin aku dikenali. Sekarang kita tak kenali terus buat ibadah. Problem masalah lah. Bila kita dah buat tu kita tak kenal Allah, tak kenal diri, maka kita terus buat ibadah, kita akan rasa apa? Ganjaran yang kita nak, balasan. Itu bukan kemanisan. Kemanisan bila kita dapat rasakan betul-betul tauhid kepada Allah. Iaitu betul-betul kul huwallahu ahad, ilahun kita betul-betul ilahun wahid, mengesakan Allah, dan kita rasa bukan kalam ni yang mengesakan Allah. Tetapi dia yang memberi rasa, dia yang mengesakan dirinya seperti azali abadi, dialah yang mengesakan dirinya. Jadi setiap yang kita sebut ni dia, bukan kita. Bukanlah kita mengaku Tuhan. Kita tak ada lah. Kalau orang tak faham kata si Haji ni mengaku Tuhan. Bukan mengaku Tuhan, kita tak ada. La kalimah kita kan la ilaha illallah. Awal-awal lagi kalimah kita. Maka tu disuruh Allah Ta'ala suruh kenal, ingin aku dikenali. Bila kau kenal, kau tahulah segala urusan kau, aku yang mentadbirnya, bukan kau. Habis iblis tu siapa yang takbir? Allah juga. Siapa yang bagi mesej kat iblis ganggu Adam? Siapa yang bagi mesej tu? Takkan Allah juga yang menceritakan? Baik dan buruk cerita siapa? Cerita siapa? Itu yang kita nak fahami, bahawa kita hidup kasih sayang, aman, tenteram, tenang gitu. Kita tahu hidup kita yang apa yang berlaku semuanya Allah yang melakukan. Dia yang mentadbir diri kita. Tapi kalau dalam diri kita dah tak mengaku, tak adalah keimanan. Kita rasa kita boleh buat sendiri ke? Tak, Allah suruh ubah, Allah suruh tak. Kita yang tak faham. Allah suruh ubah, suruh tahu dia yang meroh, bukan kita pun mengaku. Memanglah kita buat sesuatu, kita rasa macam kita yang merubah. Tapi siapa yang bagi lintasan tu tadi? Ke Celcom Digi? Enggak, mana boleh. Celcom Digi tu dia hanya memberitahu yang hal ehwal luaran. Tapi sebenarnya siapa yang hantar gelombang pada Celcom Digi tu? Dia pasang satelit tu, siapa yang bagi idea satelit ni? Dan gelombang tu menerusi dia mesti ada udara yang bawa. Kalau tak ada udara, gelombang boleh sampai kat kita. Janganlah kita mengaku dia. Kita kena kaji. Sebenarnya dia yang mengaku, dia yang buat. Padahal tu semua ilmu Allah. Tu semua adalah mesti melalui hayat kehidupan Allah. Kerana gelombang ni ada hayat, ada hidup dia. Kalau tak ada, mana boleh sampai pada kita. Jadi Allah juga yang menyambungkan talian Digi ke Celcom ke. Allah juga. Jadi tu saya cakap tadi, bila kita nak jawab telefon, kita minta izin kerana itu semua hak Allah. Dia yang menentukan untuk kita menyambung talian gelombang 5G ke berapa G ke, itu semua daripada Allah. Tapi kita nampak makhluk lagi. Kita kan dah rasa kita dah bayar. Kita rasa duit siapa kita bayar? Kudrat siapa kita bekerja? Kalau kita kaji-kaji, satu apa pun tak ada. Satu halus zahara yang tak boleh kita lihat dengan mata pun. Habuk yang zahara yang halus tak boleh lihat kat mata pun, Allah tahu letak kat mana. Punya kekuasaan Allah tu. Kalau kita mengaji, baru kita nampak takutnya kita dengan Allah. Setiap detik-detik perasaan kita semua Allah yang jaga tau. Nak bagi kita tenang, nak bagi kita risau, nak bagi kita rasa apa pun, Allah lah. Jadi kita nak mengaji, nak sampai situ. Sampai berdegup jantung, kata Rasulullah. Setiap degung jantung aku, setiap terkelip mata aku, setiap nafas aku turun naik dan berhenti, ya Allah, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri. Itu Rasulullah SAW sendiri pun dah
Begitu yang ilmunya lebih dekat, lebih hebat, gudang ilmu. Rasulullah pun masih lagi Allah bagi macam-macam kepada Rasulullah SAW, kekasih dia kan. Tapi tetap juga, ya Allah jangan biar aku urus diriku sendiri. Apa yang sebenarnya Allah SWT nak ajar? Sebenarnya supaya kita tak ada keakuan diri juga. Macam mana pun dia bagi kehebatan, mujizat macam mana pun, misal kata para Nabi, tetap Nabi Musa, tak Fir'aun datang nak serang dia, tak guna pukul tongkat terus. Walau tongkat tu ada mujizat, tetap dia tunggu arahan Allah. Musa pukul ke laut, baru Musa pukul, baru terbelah. Tapi boleh Musa terus pukul, tapi Musa tak gitu. Itu pengajaran pada diri kita. Kita memiliki hidup, jangan rasa hidup tu milik kita. Kita harus sentiasa hidup kita rasakan dia yang mengurus di hidup. Lihatlah nafas kita yang naik turun tu, kita rasakan dia. Ajar diri kita, supaya nanti bila kita keluar berhadapan dengan makhluk Allah, kita akan nampak semua pergerakan, semua sekali pandang, semuanya kita nampak kekuasaan Allah. Baru betul tauhid kita. Ini tidak kita nampak kita okey, orang lain kita nampak ada kuasa lain. Tak betul tu. Belum betul-betul tauhid kepada Allah SWT. Masih lagi kita ada rasa risau lagi. Tapi kalau orang betul-betul tauhid, dia tak ada risau dah. Sebab dia dah nampak setiap baik atau buruk, malaikat ke iblis ke, Ya'juj Ma'juj ke Dajjal, dia nampak itu semua yang digerakkan siapa? Allah. Dia tak ada kuasa. Kita pun sendiri dah tak ada kuasa. Kita bercakap, saya bercakap ni, saya datang ni, semua 100% yang kita ingat hanya Allah je, bukan kita. Dia yang mengumpulkan kita di sini. Dia yang pilih kita duduk di sini, si Allah. Kita rasakan betul-betul kita ni dipilih oleh Allah. Allah duduk cerita tak lain nak mengesakan Allah. Para malaikat jadi kagum kerana apa? Allah istiharkan. Allah sendiri istiharkan. Orang yang duduk berkumpul ni, yang mendengar ni, tak kira dalam YouTube pun sama sekali, dia tak lain, dia nak mengesakan Allah. Kalau dia tak nak mengesakan Allah selain daripada itu, dia tak ada rasa kasih sayang. Dia akan terhijab. Dia tak ada rasa kemanisan. Tapi kita bila duduk sini, Allah Ta'ala kata, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Surah Al-Anfal, Allah Ta'ala kata, orang yang betul-betul kekasih aku, orang mukmin, para rasul, para nabi, para wali Allah, diceritakan tentang Allah, kekasih Allah, bertambah rasa syok. Zadathum iman. Rasa zadat iman tu rasa manisnya iman. Kita dapat rasakan di sini jelas. Wajah-wajah yang hadir ni semua rasa. Tak dapat nak cerita manisnya iman yang Allah bagi. Tapi cuba kita tak ada rasa kasih sayang kepada Allah, kita ngantuk lah, tak dapat hadir kita. Itu keberuntungan. Yang pilih kita siapa? Subhanallazi asra. Saya daripada tiba-tiba, saya tak pun rancang-rancang tak jadi datang. Rancang-rancang tak jadi datang. Kali ni pun suruh ambil tiket dia terus. Tak banyak cerita, alhamdulillah. Dia nak mana kun fayakun kan cepat. Ya cepat. Saya terus saja. Tengok tiket ada pula. Terus. Masuk-masuk je baju terus. Jadi begitulah susunan. Maknanya aturan Allah cukup cantik dalam hidup kita. Cuba kita hayati balik sejak kita sedar ni. Tak payahlah kita bangun tidur je. Start daripada bangun tidur kita berenungkan banyaknya nikmat-nikmat Allah SWT tadi sampai sekarang ni. Sebab kita selalu memikirkan susah, ujian. Kita pandang sesuatu hidup kita dah mentaliti kita dah ajar susah. Kita dah ajar macam kemurungan. Padahal hidup ini kalau kita kenal diri, kenal Allah, hidup ni bahagia. Sebab apa bahagia? Kita dapat mengesakan Allah. Keadaannya adalah keadaan kesempurnaan. Bila datang juga ujian-ujian, tetapi ujian-ujian tu kita anggap itu semua untuk mendatangkan kita lebih sempurna lagi. Kita dah olahkan. Setiap sesuatu yang datang itu semua daripada Allah. Kita tak nampak lagi yang selain daripada Allah. Tapi kalau kita masih lagi tak kenal diri, tak kenal Allah,
Susahlah kita sikit-sikit, susah. Kalau kita dah peringkat dah makin berumur ni, kita asyik cerita apa cuba cakap. Kalau kita peringkat dah baru remaja, macam mana cerita ni? Masuk dah rumah tangga, macam mana cerita dia? Bila dah masuk lagi rumah tangga lagi jauh, apa cerita dia? Dah ada anak, dah ada cucu pula, apa pula cerita dia? Cuba kita tengok sendiri yang belakang-belakang ni. Cuba kita kaji balik. Cerita apa yang kita ceritakan dalam kehidupan? Dia semua ada batasan-batasan dia. Tetapi rugilah kalau kita dalam hidup ini kita tak menceritakan kemanisan, keasyikan kita dengan Allah. Sebab hidup ni bukan Allah nak bagi kita beban. Tetapi Allah bagi ujian. Ujian tu untuk mendatangkan kita bertambah rasa asyik dengan Allah. Tapi mentaliti kita dah terbiasa. Kita tak ubah. Setiap ujian datang tu, kita rasakan ujian ni sesuatu yang payahlah, berat. Maka itu kita dirisaukan dengan ujian. Tetapi para nabi, para wali Allah, bila ujian tak datang, dia risau pula. Dia kata macam Allah tak pandang dia. Itu tadi. Sebab mereka dah olah. Dia kenal diri, kenal Allah terlalu dalam. Arif bilah betul para rasul, para nabi. Jadi bila ujian yang datang, dia gembira. Sebab apa? Allah nak menaikkan darjat dia lagi. Bertambah dia rasa asyik dengan Allah. Itulah dia punya ala tujuannya. Tapi kalau kita dah ala tujuan kita dah ke lain selain daripada Allah, beratlah nak cerita macam mana. Kita tak nampak ala tujuan sebenar hidup kita. Ala tujuan hidup kita tak lain ilahun wa, mengesakan Allah seperti mana dia mengesakan diri. Asyik, syok, tak ada yang lebih best lagi. Apa pun nikmat kat syurga pun tak dapat bandingkan dengan syoknya orang yang dah arif bila kenal Allah. Asyiknya tadi. Bayangkan jangan dah diceritakan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, wali Allah. Dia nak sampaikan 100 tangga ke atas, raja tu ada ke atas tu. Dia nak sampaikan sesuatu berita baik. Naik tangga 100 tangga batu. Dia bagi tahu ni berita baik, apa raja kau kena begini-gini. Dia tak marah raja tu, dia bagi tahu berita baik. Raja tu tendang dia. Tangga batu tu 100 tangga batu berdarah-darah jatuh. Sampai kat bawah, rakyat-rakyat semua datang tengok. Dia tengok Abu Yazid menang. Menang kenapa kau menangis? Sakit ke? Tak, dia bukan menangis sakit. Dia menangis sebab apa? Masa 100 anak tangga jatuh bawah tu, dia rasakan di dalam pelukan keasyikan dengan Allah. Nikmatnya tadi tak tahu nak cakap dia. Padahal kalau kita tengok memang sakit lah. 100 tangga batu kena tendang. Jadi orang semua ingat dia jatuh kat bawah. Dah jatuh ke bawah baru dia menangis. Tadi dia tak menangis. Kenapa kau menangis? Dia kata. Adakah sakit? Masa aku jatuh tadi 100 tangga tu, aku rasa dalam pelukan nyaman, nikmat, tenang dengan Allah. Tapi bila aku datang dalam pelukan Allah, bila aku sampai bawah, ibaratnya macam aku terlepas daripada pelukan Allah. Aku menangis sebab terlepas daripada pelukan. Jadi, lain makam dia tu. Orang yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, makamnya lain. Jadi itu yang kita nak tadi. Makam kita sentiasa, apa pun yang berlaku, kita tetap tak berganjak dalam keadaan wa qadara, tetap hati kita dengan Allah. Dia bagi nikmat, kita tetap tak lari tajuk. Tetap bersyukur. Engkau lah ya Allah yang menentukan. Engkau lebih mustahak ya Allah. Kalau nikmat ni sedap 10, engkau lebih nikmat lagi ya Allah. Tukarkan cepat. Lepas tu kalau kena sengsara, sakit gigi ni sakit ya Allah. Lupa engkau lebih sakit lagi ya Allah. Lebih sengsara lagi. Jadi kita ajarlah kehidupan kita sentiasa dengan inilah dia makna orang yang betul dah kenal diri. Orang mukmin, dia begini nilai dia lain dengan orang Islam. Islam belum tentu orang mukmin, tapi orang mukmin pasti. Kita nak jadi orang yang kuat, kena jadi orang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang betul-betul kenal diri, kenal para wali Allah tu. Jadi sekarang kita kurang nak duduk orang yang menceritakan gini. Kebanyakan dengan cerita-cerita ada sesuatu imbalan. Bukan saya cakap imbalan yang diminta tu tak betul lah. Allah janji itu. Tapi pertama kali bahkan Allah janji itu dulu. Allah janjikan innallazi, aku bersumpah janji orang mukmin, iaitu orang innallazina amanu.
Orang yang beriman betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu? Orang yang kenal diri, kenal Allah. Ini belum lagi kita kenal diri, kenal Allah. Minta maaf saya cakap, kita dah mengaku-mengaku kita dipanggil Allah, innal ladzina amanu. Kita syok berpuluh tahun syok kita. Padahal kita, Allah bukan panggil kita. Minta maaf saya cakap lah. Lepas tu kita buat amal, kita minta ungkit tu berkira dengan Allah. Ciri-ciri orang la innal ladzina amanu, dia takkan dia ilahi hantar masuk. Wah ridho kan. Dia buat apa-apa demi ridho Allah. Ridho aku buat ya Allah. Kalau tak ridho aku tak buat ya Allah. Bukan imbalan dulu. Imbalan tu macam anak kita suruh anak kita basuh kereta lah, basuh motor ke. Kita dah ajar anak kita dah. RM5, kereta RM10. Kita dah ajar. Allah tak ajar gitu. Allah ajar kita innal ladzina, kenal aku dulu. Bila kau kenal apa pun jenis upah kau tak heran. Sebab yang penting kau dah dapat aku tu Allah tu lebih mustahil. Ilahi anta maksudin, kau maksud aku wajah kau, bukannya sesuatu yang ada di keliling kau janji. Itu semua aku yakin, tapi engkau tu lebih mustahak daripada apa yang telah kau janjikan. Itu orang yang kenal diri, kenal Allah. Kalau orang tak kenal diri, tak kenal Allah ni payahlah. Dia nampak dia balik-balik cerita ganjaran, balik cerita imbalan. Tak ada imbalan, tak baguslah ni Ustaz Aziz ni. Cerita balik-balik Allah, balik-balik. Dia tak ada cerita lain. Tu. Jadi itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Itu pasal kita tengok sekarang orang Islam jadi lemah. Lemahnya sebab apa? Rasulullah kata memanglah penghujung zaman ni umatku nak memegang iman susah seperti bara. Berani tak kita pegang bara? Itulah iman tu. Dan Nabi kata gigit iman tu dengan gaham. Gigit macam mana iman yang gaham? Kita pun tak faham. Kita iakan jugalah hadis tu. Dan dalam tak faham pun iakan juga. Tipu diri sendiri. Apa tu sebenarnya gigit dengan gaham tu? Gaham tu adalah kenal diri, kenal Allah. Gaham, bau boleh kita gigit iman tu. Dengan mengenal diri, mengenal Allah. Gigit dengan gaham kita tu. Kenal diri, kenal Allah. Si Haji ni pandai-pandai ya tak silap dia pula dengan kenal. Iyalah, tapi kau nak genggam apa? Kat Allah balik kan? Allah sendiri yang bagi kurniaan ke nikmat iman tu Allah yang bagi. Maka tu Allah bagi. Jadi tu imanakum akthiru min qawli la ilaha il. Rasulullah bagi tahu, perbaharui iman kamu. Itu tak faham berbaharu macam mana. Iman yang baru tu macam mana? Masih fresh dalam keadaan betul-betul tak ada pengakuan diri. Di alam roh tu dia hanya memandang Allah dan dia tahu mengesakan Allah. Itu yang makanan dia. Tak ada makanan yang lebih best. Di alam roh kita hanya 4,000 tahun dulu memuji Allah, mengesakan Allah, mengagung Allah. Kita tak ada. Itu urusan Allah roh tu. Wa yas'alunaka 'anil roh, qul roh min amri roh. Urusan Allah. Wa ma utitu min ilmi illa, tidak bagi ilmu itu illa qalila. Sedikit tu bukan Allah kedekut. Orang nak kaji bab roh ni itu sedikit. Jangan salahkan Allah. Takut kita nak belajar bab roh bila sebut ayat ni. Tak takut buat apa? Itu bab roh tu mengenal dirilah. Dalam diri kita ada roh. Bergerak tubuh kerana hati, bergerak hati kerana nyawa, bergerak nyawa kerana roh, bergerak roh sirrullah Nur Muhammad. Nur Muhammad tak lain daripada Allah. Tak ada kita lagi. Mana ada? Tak ada kita. Barulah kita faham. Tak ada. Betul lah Allah Ta'ala kata kalimah yang paling sakti yang Allah bagi pada kita. Jangan pakai kalimah yang lain. Itu yang paling sakti, paling abdal. La ilaha illallah. Fahami betul-betul supaya jadi baru balik iman kita. Nak pula ni penghujung zaman, akhir zaman ni. Macam mana kita nak kuatkan iman? Nak hadapi ni tadi, Dajjal ni bukan senang Nabi kata. Itu yang boleh hadap tu Nabi-Nabi, Imam Mahdi, wali-wali Allah. Kita nak hadap kuncu-kuncu dia pun, balaci dia, korporal punya apa, Dajjal punya anak murid pun kita telingkup. So enjet pergi enjet ni enjet. Suruh renggang kasap. Itu makan cukup tu. Semua cukup, dalam keadaan cukup pun kita boleh ikut taat dia punya anak murid Dajjal. Belum Dajjal turun lagi. Belum keadaan Dajjal turun tu, makanan semua tak ada. Air dari racun ni. Tak ada tepung-tepung ke gula. Tak ada. Kita tanam sendiri. Siapa yang boleh tanam? Ada rumah, ada tanam.
dalam keadaan kebuluran gitu. Lah gila kita tak ikut dia, dia bawa makanan habis kita dah. Ini pun jalan sehat pun terlingkup. Kan? Dia cakap. Tengok renung-renung dalam diri kita lah. Kalau kita nak nunggu Imam Mahdi, memang kita memang tak terikut lah dia. Dan kalau kita rasa takut dengan apa Dajjal, sebenarnya sebelum Dajjal turun kita dah kalah dulu. Renung-renungkanlah bagaimana kita nak baiki daripada sekarang sebenarnya. Tak payah tunggu Dajjal. Kita dah lingkup dulu, macam mana nak tunggu dia? Apa dia datang lagi lingkup lah kita. Jadi perbaiki. Allah, Rasulullah bagi tahu awal-awal. Kau tak mampu hadapi Dajjal. Kuncu-kuncu dia pun dah memang kau tak boleh nak hadapi. Dia dah gunakan sihir, dia dah gunakan silap mata. Dia dah masukkan kau dalam akuarium Yahudi, anak murid dia. Dah berapa sebenjak merdeka lagi kita dah ikut akuarium masuk dalam sistem Yahudi. Perbankan, kesihatan, pelajaran, semua kita dah ikut sistem Yahudi. Dah berpuluh tahun dah. Dah awal-awal dah lingkup nak tunggu Imam Mahdi kau nak ikut. Jangan bohong diri sendirilah. Perbaikilah. Saya bukan marah. Saya kesian. Saya kesian tengok umat kita ni. Dan dibodoh-bodohkan. Nunggu Imam Mahdi, nunggu Dajjal. Yang takut sekarang ni bila kita mati sekarang tak sempat dia turun Dajjal ya Imam Mahdi turun, kita dah tak beriman kepada Allah. Masalah sekarang. Itu yang Nabi bagi tahu. Perbetulkan iman kita sekarang. Iman kita dah terungkup dah. Awal-awal lagi. Nabi kata siangnya beriman, malam lingkup. Ada yang siang lagi lingkup, macam-macam keadaan. Ada yang tu tak tahu iman tu macam mana. Dia pun tak kenal iman tu macam mana. Dia ya kan iman, beriman. Beriman pun dia tak faham apa tu beriman. Kita kena belajar iman tu bukan datuk aku wali, datuk aku Said, iman tu akan diwarisi di darah keturunan aku ni, darah beriman. Mana boleh warisi, kena belajar. Kena menuntut. Wajib menuntut. Ilmu mengenal diri lebih wajib daripada ilmu-ilmu lain. Sebab perkataan pertama Allah jadikan Nur Muhammad, ingin aku dikenal. Jadi ilmu yang paling nombor satu adalah kenal Allah. Kenal Allah. Sebelum kenal Allah, Rasulullah kata kenal diri kita. Jangan terus kenal Allah tak faham kita nanti. Jadi gila nanti. Sikit-sikit kita salahkan Allah. Tapi bila kita belajar kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu. Tak ada lagi keakuan diri. Bila tak ada keakuan diri, cantik susunan hidup kau disusun oleh Allah. Mana boleh bila kenal diri nanti kata semua Allah Ta'ala punya hak. Aku buat jahat nanti. Kau dah kenal diri belum? Belum. Belajar dulu kenal diri, baru kau tahu. Apa saja perbuatan kau adalah perbuatan dia. Tak ada salah. Cuma kau tak belajar je. Kau dia takut-takut. Saya mengaji dengan guru. Asyik guru ni marah je. Nangis-nangis saya kena marah. Yang dia tak belajar. Setiap kali saya balik, kau apa dia asyik kena marah menangis. Tengok aku tak ada kena marah. Dah sudah dia kata. Dia dah anggap dia tu baik. Padahal dia lebih lebih baik orang belajar kena marah. Sebab belajar nak membetul. Mari kita belajar kenal diri, kenal Allah. Biasalah jatuh bangun. Biasalah. Kan? Bagus. Allah suka begitu. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, setiap sesuatu susah. Dalam susah tu Allah akan bagi senang. Yang masalah sekarang ni kita duk angan-angan. Duk angan-angan. Tapi kita nak tadi kemenangan Islam. Kita nak mati dalam bi husnul khatimah. Tapi kita perjalanan hidup kita menuju kepada su'il buruk. Tak belajar kenal diri, kenal Allah, macam mana nak dapat husnul khatimah? Itu tadi. Inilah perjalanan hidup kita. Allah memberi kita peluang. Peluang yang maknanya nikmat yang besar, hidup. Jangan sia-siakan hidup kita. Orang yang sia-siakan hidup dia adalah dia tak nak kenal diri, kenal Allah. Itu sia-sialah hidup dia. Innal insana lafil khusr. Dia tak tahu mengesahkan Allah. Dia tahu ganjaran tu bukan mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah sentiasa diri dia tak ada. Keakuan diri dia sentiasa membesarkan Allah. Kalau ada keakuan diri itu bukan mengesahkan Allah. Itu membesarkan diri. Mana boleh ada dua. Wala yusyrik bi ibadati rabbi. Jadi kita kena faham ni hala tujuan hidup kita sebenar. Nak bagi tahu betul-betul. Baru kita boleh tahu inilah kekuatan.
Mati hidup berperang kita tak takut. Mati hidup. Yang kita takut adalah kita tak rasakan Allah. Rasa kecintaan, kasih kita rasa betul-betul dia. Bila itu dah dapat kita rasakan, alhamdulillah. Hidup atau mati pasti. Yang penting kita dengan siapa? Itu yang paling besar. Ini kita tak dengan Allah, kita punya hidup macam mana? Angan-angan akan datang. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu taala buka kan muka syafa ghaib. Kalau Allah tak bukakan kita tak faham apa erti hidup. Kita tahu makan minum berkenaan, ada isteri ada anak, lepas tu anak nak kahwin, lepas tu kita habis ke mana pergi hala tuju. Konon-konon nanti dah masuk dalam kubur kena soal pula. Lepas tu ada beribu tahun lagi ada padang mahsyar pula. Jauhnya perjalanan aku. Kita memandang perjalanan, ya Allah, tekanan aku hidup. Lepas hidup ni pula mati dalam kubur pula. Ya Allah, kita ditakutkan macam tu. Lepas tu nanti bangkit, semua bangkit pada masa. Memang betul benda tu ada. Tapi kita jangan takut itu. Allah Ta'ala kata perjalanan kita jauh macam mana pun, sampai 1000 tahun nanti di alam yang lain, di alam dunia pergi ke alam akhirat. Alam akhirat tu lebih panjang lagi. Alam dunia ni berapa? Paling tidak pun 100 tahun kan. Itu pun dah pelik sikit orang. Perjalanan. Tapi perjalanan selepas tu, mula akhirat tu dalam kubur, panjang perjalanan. Tapi Allah Ta'ala kata jangan kau risau panjang perjalanan, jauh perjalanan, dekat perjalanan. Yang risau kau dengan siapa kau tak dengan aku tu yang kau perlu risau. Kalau kita dah dengan Allah, kita tak perlu risaulah. Sebab kehidupan kita di ke depan ni siapa yang atur? Allah lah. Tapi sekarang ni kita risau sebab kita rasa kita boleh atur. Mana boleh kita nak hadapi alam kubur. Alam dunia pun kita tak tahu ke depan kita. Tahu ke depan kita apa nak jadi, hidup ke mati? Tak tahu. Jadi kita bertawakal lah, la haula wala quwwata, betul-betul faham. Diri aku ni 24 jam buat kata Rasulullah, jangan biar aku mengurus diriku sendiri walau sesaat. Tu Rasulullah SAW. Jadi kita kena pegang tu lah. Barulah gigit dengan geraham kita betul-betul. Itu yang kita pegang betul-betul. Jangan lepaskan. Tu gigit jangan lepas. Kita harus dengan Allah. Macam mana pun dicampak ke panas, ke hujan, ke siang, ke malam, susah. Tetap jangan lepaskan geraham kita, gigit iman kita. Iaitu dialah yang menentukan aku ke mana-ke-mana. Ke depan aku ni. Sesaat ke depan aku, engkau lah ya Allah. Napas aku naik, turun, berhenti, engkau lah ya Allah. Apa fikiran datang semua daripada engkau ya. Bersihlah kita, tak ada apa-apa kosong. Fitrah, baru datang wahyu kalau bagi Nabi. Bagi kita ilham yang dipanggil khatir rabah, hintasan daripada Allah. Dia juga saja kata ni nanti kalau kita dah bersih, kita dapat wahyu ni. Dia mengaku Nabi ni. Nah, orang edit kan buat ada juga. Saya maksudkan tadi maknanya kalau bagi Nabi wahyu, tapi bagi kita lebih baik kita pakai ilham. Dalam ilham ada karamah tak lain daripada wahyu daripada Allah juga. Satu tujuannya. Tujuannya bagi Nabi lain. Macam wahyu lah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasanya Nabi bahasa Arab. Keluarlah perkataan Arab kan. Kalau diturun kepada orang Ibrani, keluarlah bahasa Ibrani. Tapi tetap daripada Allah. Kalau diturun kepada orang Jawa, Jawa lah. Yang penting dia daripada ilham tu daripada Allah. Suci. Di situ kita nak pandang. Diri kita ni di situ. Kesucian ni bila kita tak ada kedirian, tak kira perkataan dia Melayu ke Arab ke, yang penting dia ada kesucian, perkataan tu akan masuk ke rohaniah. Sebab tu daripada khatir rabbani. Perkataan dia biasa je, tapi sebab kesucian tu datang, kalimat kudus, kalimat Rabb, dia akan masuk kepada rohaniah yang ada kasih sayang. Alhamdulillah. Ni dah dengar cerita pula. Saya pergi umrah tu hari apa. Masing-masing nak menunggu cerita. Cerita saya umrah tu kan. Tapi saya tak nak cerita lah. Tapi bila dah kena cerita juga, saya cerita bukan untuk bangga diri. Bukan maknanya hebat saya. Bukan. Saya memang pergi sana, memang saya dah nampak saya dah selamat tinggal. Saya dah cakap dah, saya memang selamat tinggal. Saya dah bersedia untuk Allah bagi gitu. Saya dah cukup, saya rasa dah. Cukup apa yang Allah bagi cerita. Saya dah rasa gitu Allah bagi. Jadi saya pergi sana, saya pergi di Madinah, hari pertama, saya dah dipegang tangan saya oleh
Rasulullah SAW dah pegang tangan saya. Saya belum masuk dalam masjid, baru ke pekarangan dia. Dah pegang, dah bawa saya dah. Saya pun dah rasa dah, memang saya dah memang datang dah. Bersedia untuk dah apa cara pun. Habis ni Rasulullah tak pegang tangan dia, bawa. Tak lama lepas tu, saya tengok saya masuk balik, saya ada balik. Saya yang dibawa tadi, saya ada maknanya kita kena tabalkan Imam Mahdi. Jadi kita ni ada tugas lagi. Jadi adalah saya balik. Jadi jangan tanyalah macam mana cara Rasulullah punya muka macam mana. Jangan tanyalah lebih-lebih. Cukup saya bagi tahu itu je. Nanti kan ramai pula orang datang jumpa saya lah. Dia kata saya hebat ni, jumpa Rasulullah cara yang kaza apa. Saya tak nak lagi tu. Bagi saya tak ada apa-apa pun bagi saya. Kan? Bagi saya tak ada apa-apa. Cuma ini dah diatur oleh Allah. Bukanlah saya cakap ni tak bagus. Ini dah diatur Allah Ta'ala. Bukan saya nakkan Rasulullah datang. Saya tak ada. Saya datang, saya bersedia dah tak ada diri. Ilmu yang Allah bagi pada kita. Tak ada diri kan. Bila tak ada diri, orang-orang suci dah. Tanazzalul malaikatu warruh. Wafiha bi'izni rabbihim. Selalu sekeliling kita ni dipenuhi oleh para malaikat dan juga orang suci-suci. Tinggal lagi Allah tak bagi lihat je. Kalau bagi lihat nanti ramai pula datang nanti. Tak? Tapi Allah pilih-pilih orang-orang yang betul ada rasa kasih sayang. Terbuka hati dia dengan kasih sayang. Bukan ada sesuatu yang dia nak. Dia nak betul-betul kasih sayang. Dia nak selamatkan semua sekali. Itu kasih sayang. Maka tu Rasulullah tu dia tidak lain. Dia tu rahmatan lil, bawa rahmat, bawa kasih sayang. Jadi kita pun umat Muhammad nak bawa kasih sayang. Bukan nak imbalan ni. Ada wanita nak dinikahi ke apa. Tak ada. Hijrah kita betul-betul kasih sayang. Tak ada kepentingan apa pun. Kalau ada saya tak nak datang. Kalau saya kena kosongkan. Tak ada keakuan diri. Baru kita dah datang. Cuba Rasulullah SAW juga. Bila wahyu tu nak sampai, Rasulullah memang dah bersedia untuk tak ada diri. Baru boleh turun wahyu. Kalau ada sikit halu zarah keakuan diri Rasulullah, tu wahyu tak turun. Ada pernah lihat cerita pasal anjing pada ada depan pintu Rasulullah. Malaikat tak berani turun. Sebab apa? Apa cerita? Fikir-fikir kan. Apa dimaksudkan anjing tadi kan? Jadi sucinya wahyu tu tadi. Sucinya kena tak ada keakuan diri. Datanglah lintasan. Walaupun kita bukan Nabi, tetapi akan tetap datang lintasan tu suci. Yang dipanggil ilham rabban. Tapi kalau tak mengaji bab macam ni susah. Kita pun tak tahu nak buang keakuan diri. Tak faham kita. Mula-mula dulu kan kita mana faham nak buang keakuan diri ni macam mana. Lama-lama Allah bagi buka bahawa kita bawa keakuan diri ni begini. Baru kita boleh nak bercerita dengan orang. Kalau tidak kita sendiri pun. Tapi Alhamdulillah. Bila kita bersungguh-sungguh Allah akan bagi. Allah lagi nak kita ni dikenali. Apa ni Allah tu dikenali, Allah memang nak. Jadi kalau kita nak, lagilah Allah bukakan. Kalau kita datang berjalan nak jumpa Allah, berlari Allah nak peluk kita. Kalau berlari kita nak sepantas kilat lagi Allah. Allah tu menurut persangkaan kita. Jadi kalau persangkaan yang buruk tu buang. Sentiasa bersangka baik dengan Allah. Apa saja yang terjadi, sangkalah baik. InsyaAllah kita akan dapatlah kesempurnaan, iaitu yang katakan tauhid, yang manis tiada pahit hidup kita. Walaupun kita ujian kena berat macam mana pun, tetap kita sangka baik dengan Allah. Ajar diri kita. Kita jangan banyak komplain dengan Allah. Jangan berpalah dengan Allah. Sebab kita kena tahu, kita ni ibarat perahu di tengah laut. Kita ni perahu di tengah laut, dan sekeliling laut tu kan luas. Itu rahmat Allah. Jadi perahu tu kalau kena ujian macam mana pun tu sikit. Tenggelam kita dalam rahmat tauhid kepada itu yang kita yakini. Kita bergoyang juga kena ujian, tapi goyang kita tenggelam ke apa ke, tetap dalam rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah SWT. Luas. Cuma kita nak otak kita ni, ke akal kita tolak sikit je. Dia bukan banyak, dia main kat otak kita je sekarang ni. Kita dah terbiasa mentaliti kita ganjaran, upah berapa. Itu yang menjadikan kita terhijab dengan Allah. Itulah keakuan diri kita.
ada kemahuan kita tu, itulah hijab kita yang paling besar, bukan iblis. Iblis tu dah memang tugas dia gitu. Bila kita rasa keakuan diri, dia datanglah. Tapi kalau kita tak ada keakuan diri, iblis, kau tak boleh buat apa-apa dengan hamba. Dia dah jadi hamba. Allah jaga dia. Kau tak boleh buat apa dengan hamba. Itu Allah bagi tahu. Jadi benteng yang paling utama, la ilaha illallah. Tak ada keakuan diri. Masuklah kita dalam huizni. Benteng Allah janji. Siapa masuk dalam benteng aku jamin keamanan. Kita tak faham hadis ni, hadis kursi ni. Kita kata, oh mau benteng, aku duduk dalam batu ke apa. Oh, bukan benteng tu. Itu benteng tu makna rasa tak ada keakuan diri. Macam waqul ja'al haq wa za'aqal batil. Apabila datang yang hak, yang batil pasti kita ingat batil tu iblis ke, jin ke, itu batil juga. Tapi batil paling utama siapa? Keakuan diri. Itu yang mau kita selalu waqul ja'al haq wa zaqal batil. Hak datang, yang batil, yang dalam diri kita hanya ada hak Allah. Tak ada lagi yang batil. Itu nak dihentakkan dia supaya keluar semua orang kata sistem keakuan diri, sistem Yahudi, semua dah tak mau dah dalam diri kita. Semua apa yang dah masuk vaksin booster ke apa benda ke, luster ke apa benda akan datang, semua akan keluar sebab kita dah hilang keakuan diri. Dia Allah dah bersih. Kita lagi sambung. Tadi sini Madinah. Saya pergi pula di Mekah. Ya. Saya pergi Mekah pula. Saya waktu buat umrah, tawaf dah habis 7, dia suruh sambung lagi buat 100 kali pusing. Jangan ikut pula. Saya dah 7, dia suruh buat lagi, tambah lagi, cukupkan 100. Masuk 7, 8, 9, saya dah tak nampak Kaabah dah. Yang ada cahaya. Orang pun tak ada. Semua saya nampak cahaya semua. Saya pun dah tak tahu ke mana. Terus saya tahu habis 100 kali. Tak tahulah 100 cukup tak. Saya pun tak tahu. 1000 ke. Saya tahu disuruh sujud dah habis. Antara Multazam. Antara Hajar Aswad, pintu Kaabah dan Makam Ibrahim. Saya solat di situ. Habis saya solat pergi sana, disuruh sujud lagi. Saya sujud, saya dah gaib. Dia dah tarik roh saya dah. Waktu sujud tu saya dah selamat tinggal. Keluar roh saya 7 jam. Kat atas saya nampak saya sujud. Cahaya je semua. Dengan saya sujud dalam 7 jam, 8 jam. Ada perempuan gemuk. Dia tak habis lagi tawaf. Dia pergi belakang berehat sekejap. Dia boleh pijak saya punya belakang domain. Punya sakit, saya sedar balik. Saya ingat saya dah tak ada lah. Sedar balik. Sedar balik. Itulah cerita dia. Maknanya nak lagi saya, masih lagi ada. Allah Ta'ala suruh lagi saya nak kisahkan kisah-kisah dia. Cerita-cerita dia masih lagi. Itu ialah bagi saya. Tidak, saya dah memang dah 2 tempat, Madinah dan mana kita dah matikan diri kamu sebelum datang mati. Mana saya masih dapat rasakan di situ. Memang dah syok dah, saya dah selamat tinggal. Dah syok betul lah nak dengan dia ya kan. Ni bukan buat-buat. Ni kalau tak datang tu jangan. Ni saya dah didatangi macam gitu. Tapi ada lagi tugas maknanya. So sampaikan lagi sampai. Jadi itulah yang berlaku dalam. Dan dalam perjalanan 7 jam tu dia bawa saya jalan-jalan. Dia bagi tahu kisah-kisah yang sebelum dan akan datang Mana itu semua saya kena rahsiakan dulu. Perjalanan ke depan kita ni bukan saya nak takutkan, akan lebih menyulitkan lagi. Bukan lagi akan jadi lebih. Bukan saya nak takutkan, tapi kita tak perlu takut sebab kita dah ada Allah. Kita berkehidupan ke depan tetap Allah tu juga. Susah ke senang ke apa, tetap Allah. Itu yang paling mustahil. Jadi kita akan jadi tenang lagi. Pasti akan berlaku kesulitan demi kesulitan. Tapi jangan risau di situ. Ya risaunya sekarang jangan ada keakuan diri. Kita harus selalu rasakan dia je. Supaya kita mati dalam mati syahid atau mati dalam akidah kita. Itu ya peluang Allah bagi pada kita untuk. Jadi kita beruntung. Walaupun ke depan kita ni petunjuk pada kiamat, hampir sangat kiamat. Zaman huru-hara sangat.
Manusia dah banyak jadi zombie. Manusia dah jadi banyak orang yang munafik. Banyak manusia yang kita hadapi sekarang adalah manusia-manusia yang dia tu tak beriman tapi dia mengaku beriman. Jadi orang munafik terlalu banyak. Dan banyak kerosakan berlaku di rumah-rumah ibadah. Sebab rumah ibadah ikut SOP dia, ikut apa ni, WHO. Kan? Sampai pemimpin-pemimpin Islam kita minta maaf lah. Ulama-ulama kita nak satukan agama, boleh satu agama kan? Betul? Oleh mufti Azhar, ulama Azhar pergi jumpa dengan padri-padri, jumpa Yahudi punya ketua, Buddha punya, semua kita buat satu agama, kita bincang lah. Ya Allah. Tapi kata mulut, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Apa perkataan kau cakap? Allah suruh cakap. Katakan kul ya ayyuhal kepada orang kafir. Itu kira Kristian ke, Yahudi ke, engkau kata orang kafir, katakan la a'budu, aku tak sembah apa yang kau sembah, dan kau tak sembah apa yang. Apa susah sangat ayat yang kau nak cari? Kau boleh nak satukan agama. Kau bukan pangkat tinggi pun, pangkat rendah pun, kau ulama besar lah Zahar. Pergi jumpa orang ketua-ketua nak satukan. Yang jadi mangsa rakyat kita ni. Dah atas dah kepala kereta api, kita nak ikut dia. Kita tak boleh dah ikut ulama zaman ni Rasulullah. Bukan saya nak benci ulama, kerana terlalu banyak ulama ulama buruk. Jadi kita kena ikut khalifah. Masih ada khalifah. Tapi khalifah yang besar nanti, khalifah Imam Mahdi. Sebelum datang Imam Mahdi, kita cari khalifah-khalifah kecil ni, kabilah-kabilah kecil. Orang-orang yang mengenal diri, mengenal Allah, arif billah. Kita kena cari. Ini kita sungguh-sungguh cari, tak jumpa nyaya kita. Rasulullah kata, kalau tak jumpa orang arif billah, tak jumpa orang yang pembimbing rohani zaman kau masing-masing, Allah dah letakkan ada, kau tak cari, kau tak jumpa, mati kau seperti mati kafir jahiliyah wa na'udzubillah. Ni bukan saya nak takut-takutkan. Kalau saya tak bagi tahu, saya berdosa. Kesian. Saya nak semua tahu supaya faham, selamat. Saya tak ada kepentingan apa-apa. Saya nak lihat ma'anitum harisun. Rasulullah bersifat sangat prihatin kepada kita, kepada orang mukmin, dan inginkan kepada kita keimanan, kenal diri, kenal Allah. Sangat Rasulullah tu. Ma'anit laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum ma'anitum harisun alaikum. Sebenarnya semua orang mukmin dia cinta kasih nakkan setiap kita kenal diri, kenal Allah. Mustahak sekali Rasulullah nak tu. Kerana dia tahu umat dia tak dapat genggam iman tanpa kenal diri, kenal Allah SWT. Menangis Rasulullah. Jadi kita ni disuruh Rasulullah suruh buat kerja Rasulullah SAW. Buat kerja kita ni semua, buat kerja Rasulullah SAW. Sambung. Selamatkan. Rasulullah sayang umat dia. Jadi kita jadi penolong-penolong Rasulullah untuk supaya umat dia banyak selamat. Selamat dia macam mana? Sama-sama ajakkan kenal diri, kenal Allah, supaya itulah syafaat. Kalau dia tak kenal diri, tak kenal Allah, dia tak dapat syafaat. Tapi bila kau bagi tahu, dia dah dapat, dia tentu di dunia dia dah dapat, apa lagi di akhirat dia akan dapat. Tapi kat dunia dia tak kenal diri, tak kenal Allah, macam mana dia nak dapat syafaat aku? Gitulah maksud Rasulullah SAW. Menangis-nangis Rasulullah sujud, minta kepada Allah, umatku biar kenal kau ya Allah. Sekarang umat manusia sekarang, umat Muhammad tak mau cari kenal diri, kenal Allah. Dia rasa macam dah kenal Allah. Tu sebut nama Allah kan dia. Tak sama dengan kenal. Jangan tertipu lah. Cepat mengorak langkah masing-masa tu Allah bagi lagi. Nikmatnya bila kita dah kenal diri, kenal Allah. Nikmatnya tadi kehidupan kita hanya dengan Allah mana pergi. Kita tak bergantung pada yang lain. Bergantung dengan lain tu pahit, sengsara, malang. Bergantung 100% pada Allah tu manis. Nikmat iman. Itu nak dibagi tahu. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT. Allah tambahkan lagi. Iman kita, yakin kita pada Allah. Allah tambahkan lagi. Itu makna Allah sayang. Tak mau turun-turun ke bawah. Memanglah iman kita kalau tak belajar kenal diri, kenal Allah, memang turun naik. Tapi bila kita belajar kenal diri, kita akan nakkan dia je 24 jam. Rasa ada kat puan diri, kita rasa panas. Kita tak tentu arah kita. Tak? Sedetik pun kita rasa ada, kita dah risau, betul? Itu menunjukkan bahawa waliman khafa maqafa.
Allah dah bagi tahu, Allah bagi dua makam kenikmatan aku pada manusia yang bila dia rasa takut ada rasa keakuan diri. Khauf. Walimal khauf maqam rabbih. Aku kurniakan. Bila orang tu ada rasa takut, ada keakuan diri dia takut, itu aku kurniakan. Jadi kita perlu ada rasa keakuan diri kita takut. Itu makna dia dah mendapat dua nikmat, iaitu Allah bagi di dunia nikmat dengan Allah, di akhirat pun dia dapat dengan Allah. Insya-Allah. Bi ayyi ala ya rabbi. Mana lagi kita nak dustakan nikmat Allah? Hidup di dunia ni bukan untuk kita komplain dengan Allah. Hidup ni penuh nikmat. Bila kita mensyukuri nikmat Allah di dunia lagi, hidup kita hanya dengan Allah nikmat tu, nanti Allah akan insya-Allah. Kita cukup itu dulu. Kita buka untuk pembicaraan, pertukaran apa? Perkongsian insya-Allah. Mulakan pada apa? Next. Pengalaman. Apa yang dirasakan, kita ceritakan. Ni kita berkongsi. Kita lah next. Kongsi kan bukan apa. Kita nak ajak semua pendengar-pendengar YouTube sekali. Mana? InsyaAllah. Kalau cerita macam cerita apa, bab perniagaan, ada perniagaan apa tu? Direct selling apa tu? Multi apa? Multi level lah. Kalau dia dah apa yang tukang cerita tadi apa, motivasi tu kan, pakar motivasi cerita. Wah, masing-masing semangat kan. Masing-masing cerita kan. Pengalaman-pengalaman. Itu yang. Jadi kita cerita ni patutnya lebih lagi kita nak cerita pengalaman dan kita berkongsi. Tak rugi. Maknanya kita memberi yang lain juga akan dapat. Kita Malaysia. Yasin dulu. Malaysia. Kita pengalaman macam mana kita dah dapat pegang. Betapa manisnya hidup kita bila kita dapat pegang. Tetap ada ujian yang berat, mesti ada yang berat, tapi kita olahkan dengan Engkau lah ya Allah. Engkau yang menyusun darjat-darjat kita. Kita nak mengadu. Kalau tak ada ujian-ujian tu, kita tak mengalami satu. Kalau kita berzikir pun 60,000 tahun, kita tak dapat pengalaman yang kalau Allah uji kita. Dengan Allah uji tu 60,000 tahun tu tadi, kita dapat pengalaman yang 60,000 tahun kalau gitu. Wah, punya. Allah sayang kita. Bukan ujian tu untuk ujian tu dia nak bagi kita tingkatan. Kalau tidak 60 tahun baru engkau boleh naik tingkatan tu. Tapi dengan ujian tu sampai mudah ke? Tapi kena sangkaan baik. Kita tetap juga rasakan di cerita Ayasin, cerita dulu Ayasin. Pengalaman. Perkongsian. Sebelum ni memang kita pun tak faham kehidupan kita. Kita ingat kita buat ibadah, kita tak faham lagi hala tuju tau. Kita pasal tak kenal dia. Tak kenal diri, tak kenal dia. Macam mana kita buat dia ibadah berpuluh-puluh tahun. Kita tak tahu apa sebenar yang Allah Ta'ala hendakkan. Kita tahu kehendak kita. Kehendak kita tu salah. Dia yang memiliki kehendak, muridun. Bukan kita. Tu tadi. Bila kita dah tahu kita betul-betul hidup kita kehendak dia, bukan kehendak kita. Tapi kita tak mengaji, payahlah kita nak cakap.
dia tetap juga ni apa kata, kita pun ada kehendak, Allah pun ada kehendak. Allah bagi kita hajat apa. Hebat sangat kita ni. Jadi hamba Allah tak memiliki apa-apa hajat, melainkan Allah. Para rasul, para nabi, para wali Allah tak mau ada hajat. Ilahi anta maksud dia Allah je. Sampai dia terjemahkan daripada kan lillahi ta'ala tu. Kalau cakap lillahi ta'ala kita masih lagi bolak-bolak balik. Tapi kalau ilahi anta engkau lah maksud, dia dah pemahaman dia tadi lillahi ta'ala tu lebih mendalam. Kana, Wazin, cakap sikit. Sebelum kita tutup ni, Wazin cakap sikit. Kita semua ni dipilih oleh Allah SWT duduk majlis. Syukur nikmat cerita kebahagiaan yang kita, nikmat yang kita dapat bila kita Allah beri kita, anugerahkan kepada kita ilmu di sisi Allah. Syukur kita. Mengikutkan daripada amalan kita, kita memang tak layak. Nak dengar ilmu ni pun tak layak. Tapi Allah pilih. Syukurlah kita. Jadi hayati benar-benar. Kenikmatan kita hanya dengan Allah, bukan dengan selain. Nanti kita kat syurga orang marah kan. Tapi para sahabat Nabi dah ajar. Bila sebut syurga, sahabat tak nampak bidadari hidang ke apa benda dah. Yang sahabat nampak Rasulullah ajar adalah ridha Allah. Kita tak tahulah kita. Kalau tak mengaji benda ni, kita tak tahu ridha Allah tu punya nikmat. Kita tak faham ridha Allah. Tapi bila kita mengaji ni, kita mau faham ridha Allah tu sangat lebih best daripada syurga. Lebih best. Tu ridha Allah kan. Apa pun kita buat. Ridha Allah tu macam mana ridha Allah? Ridha Allah sentiasa kita tak ada rasa keakuan ni. Lepas bahagia, tenang kita. Tu tadi. Kita tak ada tekanan daripada mana-mana. Apa lagi yang kita nak? Kita nak kekayaan macam mana? Nak macam kekayaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun cakap tak cukup juga. Dia nak bagi makan ikan pun tak larat dah. Makhluk Allah ikan kan. Jadi nak kaya semana. Tak boleh kita. Kalau dibagi kekayaan kita tak dapat nak agih-agih kan. Sebenarnya kononnya lah, ya Allah kau bagi aku kekayaan, aku nak agih-agih kepada orang susah. Yelah, kita dah dapat tu. Jangan. Jadi sebenarnya yang kita nak minta bukan kekayaan tu, tetapi kita rasakan sentiasa itulah kekayaan paling Allah Ta'ala nak yang kita minta tu. Kekayaan iman, kita yakin betul-betul mana pergi Allah lah kita nak nombor satu kan. Manis Rasulullah kata orang yang mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, manis tiada pahit. Selagi hidup kita membesar, mengagung Allah. Selagi tu kita dalam keadaan nikmat, tenang, tak ada kerisauan. Yang jadi risau kita tak duduk di situ. Nak tu, nak ni, tak cukup juga. Dah gaji 1,000 nak 2,000, 2,000 nak 3,000, 3,000 4,000. Sudahnya mati dalam keadaan minta nak benda yang tu. Tak tahu ada tuju. Kan berat jadi tu. Berat hidup kita terkejar-kejar benda yang dah memang benda tu dah akan jadi hak milik kita. Aku jadikan sekalian alam ni semua untuk kamu, hamba-Ku. Dan engkau hamba-Ku adalah khas untuk aku. Jadi maksudnya kita duduk aja dengan Allah, yang lain akan kejar kita. Itu dah memang. Tapi kita ni pelik. Bila tak belajar, tak kenal diri kita cari benda dah memang Allah nak bagi kita. Benda tu larilah. Jadi Allah tu nakkan Allah, maknanya kita nakkan dapatkan Allah, dia sekalian syurga menghiasi kita, tunggu kita. Kalau kita dapatkan Allah, syurga hias untuk nantikan kedatangan kita. Ini bukan saya buat cerita. Tu tadi. Allah punya muliakan orang yang betul-betul mengagungkan. Itulah. Aku bangga ada umatku yang dia tak ada cerita lain. Dia cerita nak membesarkan Allah, mengesakan Allah, mengagung. Saksikan pada malaikat itu kekasih aku.
Kita nak dapat title kekasih Allah tu 1000 tahun ibadah belum tentu dapat. Tapi bila kita cerita, nak ceritakan besar Esa Allah, tak mau lain, tak bukan kuat diri, Allah chop dah. Dalam masa berapa minit pun Allah dah chop. Kan saksikan ni lah kekasih. Sebab dia tak ada cerita lain dalam ni. Kita projek 2 juta ke, projek tu ke, kandang lembu ke, benda semua tolak tepi punya projek. Semua kecil. Kita nampak projek kita mengesakan Allah yang paling nombor 1. Bahagia kita. Dan kita rasa bahagia kita. Dia dapat projek 100,000, besok nak 200,000. Besok ni orang ni tamak lah. Ada je hara otak ni kita. Tapi ni tenang. Masa kita ala tuju kita balik rumah, isteri, anak kita, anak-anak semua kita nak train ke situ. Itulah ala tuju kita. Tenang, mutmain, irja'i ila rabbiki. Radiyatun mal. Ridha, kita dapat tenang hanya dengan Allah. Ridha kita. Ya Allah bagi ridha kat kita. Allah bagi ridha kat kita sebab apa? Kita tak ada keakuan diri, kita nak ya Allah nikmat ridha dia bagi tu. Kalau muka raja tu berseri-seri tu, berseri-seri lagi ujung ni yauma izin nak orang yang memandang wajah berseri-seri muka dia. Tenang. Di dunia lagi dia dah melihat wajah Allah SWT. Susahlah nak cerita kalau orang tak kenal diri kenal Allah. Dia dah lihat wajah Allah. Abu Yazid Al-Bustami dia kata hari-hari aku lihat wajah Allah 100 kali. Tapi kau takkan faham kalau kau tak mengaji bab ni. Kau takkan faham maksud melihat wajah Allah. Ra'aitullah. Aku melihat wajah Allah. Indahnya setiap sesuatu ni. Tapi kalau aku jelaskan kau akan pancung. Kau tak faham. Kau kena belajar. Mengaji mengenal diri, mengenal Allah. Baru kau akan faham. Allah perlihatkan. Apa tu? Ujung yaumain. Indahnya wajah berseri-seri memandang wajah Allah di dunia lagi dia dapat. Jadi dia tak nak pandang yang lain dah. Setiap dia nampak semua sekalian ni pakai nama tualu pasama. Dia lihat wajah Allah je dah. Kita yang belajar yang tak faham memang kena cari apa yang dia dapat rahsia. Bukan dia melihat dengan penglihatan dia, tapi dia melihatlah dengan penglihatan Allah. Jadi bukan dia melihat, tapi dia melihat dengan penglihatan Allah. Bila dia melihat dengan penglihatan anugerah Allah, dia melihat, dia akan nampak wajah Allah. Jangan kata macam mana bentuk dia, jangan tanya, itu kau tak faham itu. Itu tadi, tak maaf lah cakap. Untungnya orang yang bila mengaji ni, dia sentiasa dapat rasa lihat wajah 100 kali, 1000 kali satu hari. Tak? Dia tak nampak yang lain lah. Pakai nama Tuhan. Rasulullah dia ajar. Apa pun kau pandang arah mana kau pergi angan-angan alam apa pun tetap wajah Alhamdulillah. Saya suruh bercakap, saya balik bercakap. Bagus lah. Okey, cukup dulu. Okay, apa nak tukar. Ayo cakap. Kongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apakah tujuan sebenar kita Allah hantar ke aku dunia ini? Tidak lain tidak bukan hanya untuk mengesakan dia. Dan tidak lain bukan untuk menomorsatukan dia. Bagaimana kita ingin menomorsatukan dia itu, kita perlu dalam kehidupan kita perlu utamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perbuatan kita, apa yang kita lakukan, kita perlu kembalikan kepada Allah. Ataupun kita tengok Allah dahulu. Susunan dia, apa yang kita buat itu adalah susunan Allah semata-mata. Jadi di situ kita akan rasakan Allah sentiasa bersama-sama dengan kita, dan kita tidak risau apa yang berlaku ke hadapan kita kelak. Sekian. Main. Zuk. Nek. Kamu tak datang saya ni. Tambah dalam pengalaman. Saya cerita. Tenang. Sayyidina Ali kata apa? Bila seseorang tu kita nak kenal bila dia bercerita. Bila dia bercakap baru kita tahu watak dia.
Kerana daripada suara perkataan dia tu kita tahu watak dia sebenarnya. Tapi kalau selagi orang tu diam, kita tak faham lagi watak dia. Dia faham ke tak faham. Nah, Yasin pula. Dan mana apa? Ni, cepat. Yasin. Apa? So. Nah. Azal cerita sikit. Mana? Mek cerita. Dengar suara Mek. Azia lah. Arwah Adin ni. Saya buat juga kat rumah tu. Ni kursi. Aku juga dimatikan dia. Makan di sini. Okey. Ada orang cerita dia naik kapal terbang. Tiket dia kata lah pukul 9. Dia dah terlewat datang 9 tepat dia datang. Jadi tak boleh nak masuk dah. Jadi tempat kaunter tu tahan lah. Kau datang kapal terbang nak berapa dah. Orang semua dah naik. Ada kapal terbang tu ada lagi. Tak naik lagi. Dia datang tu. Tapi kaunter depan tu dia kata tak boleh dah. Dia syarat-syarat dia setengah jam sebelum tu kan. Jadi dia sedih. Terbang pun naik. Dia sedih lah. Dia sedih. Tak dapat naik kapal terbang. Kemudian dengar 10 minit tu kan kat atas kapal terbang tu meletup. Hilang tak sedih dia. Allah tu boleh merubah hati orang bila-bila je. Kesedihan sangat kita dah pergi. Rupanya hikmahnya Allah bagi lambat. Kapal terbang tu meletup. Jadi apa dia kata dengan Allah? Tadi dia memprotes. Apalah lambat, apalah ni. Dia salah. Cari salah siapa. Dah sudah disalahkan Allah lah. Tak ada kan. Lepas tu meletup kapal terbang. Dapat tahu kapal terbang ni. Lepas tu ya Allah bersyukur ya Allah. Dia kata bersyukur. Jadi kita ni manusia ni jangan jadi begitu cepat. Cepat sangat kita memprotes. Jangan memprotes. Lepas tu pula kita kata ruginya. Untungnya aku tak dapat naik tadi. Kita kata pula untungnya aku tak dapat naik. Kalau aku naik meletup aku tak dapat jumpa siapa-siapa. Kita kata untung. Tadi kita melawan, protes. Bila dapat tahu jadi begitu tak sampai 5 minit meletup, kita dah jadi protes pula. Jadi apa kita manusia sebenarnya? Suka berbalah-balah. Jadi buangkan sifat berbalah-balah. Teruskan hidup yakin, syukur aja. Apa itu baik atau buruk yang menentukan Allah tu sebaik baik buruk. Kita yang penting kita dengan semuanya bagus apa tu. Jadilah manusia yang begitu. Kemudian orang yang dalam kapal terbang yang meletup mati itu bukan nasib dia buruk ke semua dalam kapal terbang. Malang ke semua. Kalau dia ingat Allah, untung tak? Jangan ingat semua meletup tu tadi. Semua tak betul juga. Jadi kita kena fikiran kita. Allah dah takdirkan juga dia mati dalam keadaan husnul. Itulah kita sangka baik je lah. Jadi keadaan kita putaran tu dia memain kat otak kita sikit. Jadi letakkan betul-betul qadar rabbuka Allah tu. Jadi dia takkan main fikiran kita. Fikiran kita akan tetap mutmain debat dengan Allah. Itu je nak hidup, nak mainkan otak kita ni je. Dah terbiasa. Kena yang baik, tu baik. Kena yang buruk, tak bila. Kita dah biasa. Cuba mainkan. Baik buruk sama je. Yang penting kita dengan Allah. Cuba ajar dia gitu. Itulah Rasulullah ajar. Rasulullah ajar itu. Kehidupan dia itu. Kita dengan Allah. Bukannya baik buruk. Bukannya hina ke kaya ke miskin. Kehidupan kita dengan Allah. Ya, sama-sama lah kita.
Sama-sama ilahul wa cukup dulu, saya rasa cukup dulu InsyaAllah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf lah saya ini lambat saya datang. Tapi itu semua bukan kehendak saya. Saya memang hati saya nak datang. Tapi dia tak kuat. Tapi tadi tu betul-betul kuat ni. Tapi tak banyak cerita tadi. Itu. Saya sampai situ. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wa'afu minkum, minta maaf ada kesalahan dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.